Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita sambung lagi video kita untuk tajuk seterusnya. Sekarang kita nak sambung pada latihan muka surat 112 . Okey, kita terus pergi pada soalan latihan kita. Kita tengok pada soalan A. Okey, sekarang tengok soalan A. Isi petak kosong dengan simbol unsur atau bukan unsur. Okey, jadi kena ingat ini yang macam huruf I ni adalah unsur. Macam huruf I juga tapi ada palang. Ini simbol untuk bukan unsur. Okey. Jadi sekarang kita nak cek. Sekarang tengok soalan nombor 1. Diberi set P, unsur dia adalah huruf dalam perkataan hormat. Huruf dalam perkataan hormat. Jadi, kita tengok soalan, dia nak suruh kita cek. Apa yang dia bahagi tu, unsur pada set P ke bukan? Sebab set P, huruf dalam perkataan hormat. Okey, sekarang tengok. Soalan A. R. Unsur ke bukan unsur pada set P? Kita cek R. Kita cek. Okey. Huruf R. Ada tak dalam perkataan hormat? Ada. Mana? Ni. Ada kan? Jadi, bila huruf R ada dalam set P, maksudnya huruf R adalah unsur pada set P. Okey, kita tengok pula soalan B. Huruf K. Huruf K ada tak dalam perkataan hormat? Sebab dia banding dengan set P kan. Jadi ada tak? Tak ada. Bila tak ada, maka huruf K bukan. Huruf K bukan unsur pada set P. Kita buat I palang. Itu je, senang je kan. Masukkan tanda sahaja. Masukkan simbol sama ada unsur atau bukan unsur. Okey, jadi sekarang awak sambung untuk soalan seterusnya. Okey, kita tengok pula soalan B. Soalan B, tentukan bilangan unsur dalam setiap set yang berikut. Dia nak tengok bilangan unsur. Okey. Lambang untuk ataupun kita panggil simbol. Simbol untuk bilangan ni. Huruf N ni. Ni. Huruf N. Okey, huruf N ni maksud dia bilangan. Okey. Jadi tengok. Sebagai contoh, kita tengok soalan dia. Okey. Diberi set J, huruf dalam perkataan September. Okey, jadi selepas kita baca penyinaraian dia tu, kita senaraikan unsur dia. Okey, kita senaraikan unsur dia iaitu di mana set J adalah huruf SEPTMBR. Awak kata, kenapa tak tulis sama macam ni kan? SEPTEMBER. Okey, bila kita senaraikan unsur, kita benda yang sama kita tak senaraikan dua kali, kita senaraikan sekali sahaja. Jadi sebab tu I hanya ada sekali. Okey, jadi sekarang kita bilang. Bila kita bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa semua? 7. Kita tulis 7 bilangan unsur dia. Macam tu je. Okey, cikgu tunjuk contoh satu lagi untuk soalan 1. Sebagai contoh, okey, soalan nombor 1, Q. Di mana Q faktor bagi 12. Jadi kita senaraikan unsur untuk Q tu iaitu faktor bagi 12 iaitu 1, 2, 3, 4, 6, 12. Okey, kita dah senaraikan unsur.
Jadi sekarang kita bilang ada berapa unsur dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bilangan, tulis tanda N, maksud bilangan unsur set Q sama dengan 6. Tu jawapan dia. Senang je. Okey, seterusnya kita pergi pada soalan C. Soalan 2, 3, 4, 5 ni awak sambung. Okey, cikgu tunjuk pula soalan C. Okey. Tentukan sama ada setiap pasangan set diberi ialah set sama atau bukan. Okey, dia nak kita cek. Pasangan set yang diberi itu sama atau bukan. Jadi kita tengok. Okey, kita tengok. Okey, sekarang kita tengok soalan nombor 1. Diberi set X, unsur dia adalah K, U, R, A, N, G. Diberi set Y, unsur dia A, N, G, K, U, R. Sekarang kita nak cek sama atau bukan. Jadi bila kita nak cek sama atau bukan, kita banding. Okay. K ada dekat X, ada dekat Y. U ada dekat X, ada dekat Y. R ada dekat X, ada dekat Y. A ada dekat X, ada dekat Y. N ada dekat X, ada dekat Y. G ada dekat X, ada dekat Y. Maksudnya sekarang semua unsur di X ada di Y. Jadi ini adalah set sama. Sebab semua ada. Engkau ada, aku ada. Tak ada satu pun kurang. Semua sama. Okey, faham? Senang je kan? Okey, kita tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2, dia bagi dalam bentuk ayat dulu. Dia diberi tata tanda pembina set ni, iaitu di mana set C ialah nombor ganjil. X ialah nombor ganjil. Dan X ni nilai dia kurang dari 8. Dan juga diberi set D adalah unsur dia 2, 3, 5, 7. Jadi sebelum kita nak banding, kita kena senaraikan dulu unsur bagi set C. Okey, jadi kita tengok set C. Kita senaraikan dulu. Ialah nombor ganjil di mana X ialah nombor ganjil dan nilai X tu kurang dari 8. Nombor ganjil yang kurang dari 8 adalah 1, 3, 5, 7. Okey, 1, 5, 3, 7. Sekarang kita cek. Okey. 2. Unsur 2 ada di set D tapi tak ada di C. Yang tu pun dah tak sama. Yang lain sama. Tengok ni. 3 ada di D, ada di C. 5 ada di set D, ada di set C. 7 ada di D, ada di C. Tetapi 2 tak ada di C. Dan di C, di set C ada 1, tetapi di set D tak ada 1. Maka tak sama. Engkau ada lain, aku pun ada lain. Jadi ini bukan set sama. Jadi jawapan dia bukan set sama. Faham? Maksudnya kalau diberi dalam bentuk tata tanda pembina set macam ni, okey, jadi awak kena buat senaraikan dulu unsur, lepas tu baru kita banding. Macam soalan nombor 2 ni. Jadi kita kena senaraikan dulu unsur berpandukan tata tanda pembina set tu. Lepas tu kita baru banding. Okey, jadi mudahnya cuba buat soalan nombor 3 dan nombor 4 untuk soalan C. Okey, jadi itu saja. Cuba buat latihan. Okey.